Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama TV1 selepas Nasional 8. Kini giliran saya Syuhaimi dan juga saya Munawar untuk membawakan perkembangan-perkembangan terkini tentang banjir dan juga isu-isu semasa hari ini untuk kita kongsikan. Jadi saya Syuhaimi dan juga Said. Apa khabar Said malam ni? Baik, Alhamdulillah Syuhaimi, seperti mana biasa tugas kita untuk memberikan perkembangan mutakhir. Ya. Dan telah pun bersedia tetamu kita yang berhormat, nanti akan kita kongsikan siapakah gerangannya, Said ya. Jadi apapun Said, mukadimah hari ini agak panjang sikit Said kerana ada dua acara besar yang berlaku hari ini. Jadi yang pertama saya kongsikan pada malam ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan beberapa langkah proaktif untuk memastikan pertumbuhan, pembangunan dan sasaran defisit fizikal Malaysia dapat diteruskan berikutan perubahan lanskap ekonomi global, dan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi pada landasan kukuh dan mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4.5 dan 5.5% tahun ini, kerajaan akan melaksanakan 3 strategi. Dan langkah pertama ke arah mengukuhkan ekonomi negara, memastikan pertumbuhan ekonomi seimbang, inklusif dan mampan. Kedua, meneruskan pembaharuan dan penyebaran fiskal. Dan ketiga, menyediakan bantuan kepada rakyat dan komuniti niaga serta membangun semula infrastruktur yang terjejas banjir. Dan fokus yang akan saya berikan suluhan pada malam ini pastinya mengenai kejadian banjir baru-baru ini yang telah melibatkan sekitar 400,000 mangsa di seluruh negara, dan anggaran terkini kemusnahan infrastruktur mencecah hampir 2.9 bilion ringgit. Dan antara tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan kepada mangsa-mangsa banjir adalah mangsa-mangsa banjir adalah seperti berikut. Kerajaan telah menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit sebagai bantuan permulaan atau initial allocation untuk kerja-kerja baik pulih dan program kebajikan mangsa banjir. Tambahan kepada tabung Majlis Keselamatan Negara menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 787 juta ringgit. Dan sebagai peruntukan awal, kerajaan menyediakan 800 juta ringgit untuk membaiki dan membina semula infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, jalan raya dan jambatan. Menyediakan 893 juta ringgit bagi bajet 2015 untuk rancangan tebatan banjir. Membina rumah-rumah kampung bertiang atau stilt houses setinggi 8 kaki yang telah musnah akibat banjir kepada mereka yang mempunyai tanah sendiri. Menyerahkan 1,000 unit rumah kos rendah yang sudah siap di Gua Musang. Memberi bantuan RM500 bagi setiap keluarga yang terlibat bermula hari ini dan menghulurkan sumbangan RM5,000 kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga. Dan petang tadi, ya Syed dan juga saudara penonton, kerajaan telah mengumumkan 2 model binaan rumah bagi pembinaan semula rumah yang rosak sepenuhnya akibat banjir. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata model rumah berkenaan berkeluasan 660 kaki persegi termasuk rumah di atas tanah serta di atas tiang setinggi 8 kaki dari aras tanah. Dan rumah ini mempunyai 3 bilik tidur, ruang makan, ruang tamu, 1 tandas dan 1 bilik mandi. Itu kata Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada sidang media selepas mempengerusikan jawatankuasa khas pasca banjir di Perdana Putra. Dan Tan Sri Muhyiddin juga berkata jumlah rumah yang rosak sepenuhnya akibat banjir di seluruh negara adalah sebanyak 2,606 buah, manakala rumah yang sebahagiannya rosak adalah 6,275 buah, tidak termasuk di Kelantan. Dan kerajaan akan melantik lebih ramai kontraktor yang berwibawa di setiap kawasan bagi tujuan pembinaan rumah berkenaan, dan berharap pembaikan rumah rosak akan siap dalam masa 1 atau 2 minggu, manakala bagi rumah sepenuhnya dalam tempoh masa kurang 2 bulan. Jadi secara eksklusif juga kami bawakan reka bentuk rumah yang telah pun dinyatakan, yang telah pun dimentarkan. Ini dia pilihan yang pertama, rumah sebuah dan juga rumah teres. Binaannya adalah batu bata sebuah atau teres atas tanah.
keluasan keseluruhan 61.3 meter persegi atau 660 kaki persegi. Spesifikasinya 3 bilik tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 tandas dan 1 bilik air. Kawasan di tanah tinggi dan kosnya melibatkan antara RM40,000 hingga RM45,000 tertakluk pada tapak lokasi. Dan option yang kedua, pilihan yang kedua adalah rumah sebuah ataupun rumah teres. Jenis rumah binaan batu sebuah atau teres dan dinaikkan aras dengan tiang konkrit 2.4 meter setinggi 8 kaki dengan keluasan 61.3 meter persegi ataupun 660 kaki persegi dengan spesifikasi yang sama juga dengan kawasan yang dibina untuk option rumah yang kedua ini di tanah rendah dan melibatkan kos juga antara RM45,000 hingga RM48,000. Jadi Syed, ini antara yang telah pun dibentangkan hari ini, pagi dan pada lewat petang tadi tentang perumahan kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Ia mungkin melegakan setengah pihak, namun pastinya dalam kita memulihkan semula kehidupan untuk mencapai semula kestabilan dan mengembalikan senario dan nuansa kehidupan seperti mana sebelum banjir, ia akan mengambil masa, Suhaimi. Usaha mungkin sudah dinyatakan, niat sudah ada, tetapi apa juga yang dilakukan itu akan mengambil masa. Dan seperti mana saban malam, Suhaimi, kita tanyakan apa yang kita pelajari daripada episod ini dan bagaimana pelajaran yang kita dapat itu menginsafkan kita dan kita dapat bertindak balas supaya tahun-tahun mendatang apa juga skala banjir yang kita hadapi, kita akan bersiap sedia. Kesiapsiagaan, national preparedness, kita sudah membincangkan ini di dalam episod-episod awal, Suhaimi. Dan pada malam ini sekali lagi kita bawakan anggota Kabinet bersama Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman Dahlan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama pada malam ini. Cukupkah sejam untuk kita mengulas realiti ini? Bagaimana Datuk mengecapi melihat insiden banjir ini? Kita banyak belajar daripada insiden banjir ini, walaupun mungkin jabatan-jabatan kerajaan terutama seperti Bomba Bomba dan Penyelamat Malaysia memang berpengalaman. Tapi dalam skala yang lebih besar seperti ini sudah tentu banyak yang kita boleh pelajari. Contohnya kita dapati walaupun kita mempunyai kelengkapan helikopter contohnya, landing spot tu pun boleh jadi banjir. Jadi kita kena pastikan helipad itu terletak di kawasan yang lebih strategik dan lebih tinggi. Yang keduanya kita juga merasakan kadang-kadang dalam awal krisis itu sukarelawan yang datang itu kadang-kadang bukannya membantu walaupun mereka berniat baik, tetapi melengahkan kerja sebab mereka datang dengan tidak punya pengalaman dan tidak punya kelengkapan dan akhirnya minta supaya Bomba membawa mereka ke situ, pinjam bot dan sebagainya. Jadi ada itu dibenarkan? Itu dibenarkan untuk mereka meminjam? Tidaklah, kita katakan kita perlukan kereta pacuan 4 roda dan juga bot itu untuk kerja-kerja menyelamat. Tapi bayangkan kalau lebih ramai sangat yang datang pada awal krisis itu, menyebabkan sesakan jalan raya dan bantuan tidak dapat diserahkan. Ada banyak soalan yang berbangkit daripada apa yang Datuk sebutkan ini. Suhaimi mungkin nak memulakan dengan memberikan sinopsis mutakhir. Ya, gambaran dan juga mutakhir ini, kejadian banjir di Sarawak terus mencatatkan jumlah yang tinggi, 10,451 mangsa pemindahan kini berada di pusat pemindahan, menyebabkan jumlah keseluruhan mangsa pemindahan di Kelantan, Perak, Sabah dan juga Sarawak 11,185 orang, melibatkan juga 2,604 buah keluarga. Dan ingin saya kongsikan seperti biasa tinjauan keadaan ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi yang dikemas kini pada pukul 4.15 petang tadi pada 20 Januari, pastinya hari ini hujan sekejap-sekejap kadang-kadang sederhana lebat berlaku di negeri Sarawak. Jadi mungkin ini akan menyebabkan lagi keadaan banjir bertambah kritikal dan itu adalah amaran cuaca buruk yang dikeluarkan. Dan harus diingat Jabatan Meteorologi Malaysia juga memaklumkan bahawa akan melaksanakan pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia di Pulau Banggi, Sabah hari ini, Syed. Jadi melihat keadaan semasa di Sarawak, Datuk, bagaimana agaknya Jabatan Bomba dan Penyelamat dari segi skop bidang tugas berbanding dengan apa yang berlaku di Pantai Timur dari segi kesiapsiagaannya? Kita juga, saya telah menghantar kelengkapan helikopter untuk ke sebelah Sabah dan Sarawak bagi menangani isu ini. Kita dapati kalau tidak mempunyai helikopter, kita tidak boleh menghantar bantuan dan operasi menyelamat itu agak sukar sedikit, terutamanya dalam kawasan yang bergunung ganang dan sebagainya. Kita telah menghantar 1 helikopter dan kita akan tambah lagi 2 dalam
perancangan kita. Bajet pun telah diberikan untuk membeli lebih banyak helikopter. Tadi kita telah berbincang dengan Jabatan Bomba untuk memastikan kesiapsiagaan kita di Sabah, Sarawak itu juga sama tinggi dengan di Semenanjung. Di Semenanjung. Jangan lupa ya, dilaporkan juga air pasang di laut mengakibatkan Tapi hujan. tadi bercerita pasal early warning system ya. Sebenarnya kita juga ada mempunyai early warning system natural. Natural. Ya, contohnya kalau di Gua Musang banjir, sudah tentu the next town is Kuala Krai. Ya, kita boleh menjangkakan. Kita boleh menjangkakan dan kita tahu aliran sungai. Kadang-kadang 24 jam akan sampai ke Kuala Krai. Ya. Dan 24 jam lagi akan sampai ke Kota Baru. Tetapi malangnya, ini juga satu pengalaman yang perlu kita pelajari. Ya. Apabila kita tahu bahawa air itu deras dan Gua Musang sudah tenggelam, apabila kita minta mangsa-mangsa ataupun penduduk di kawasan yang seterusnya itu, mereka tidak mau berpindah. Okey. Dan apabila tidak berpindah, kalau air itu naik sebelah malam, risiko menyelamat dan kesukaran menyelamat itu berkali ganda. Betul. Nak mencari mangsa dalam keadaan yang gelap. Jadi banyak yang kita pelajari. Sistem amaran ada, tapi sama ada kita responsif kepada sistem amaran atau tidak, itu perkara yang berbeza. Kita akan cuba kongsikan kalau ada footage-nya nanti, bagaimana bomba berkali-kali Datuk ya, memaklumkan pindahlah. Tak nak pindah juga. Tak pindah juga. Dan Pemaksaan tak boleh, Datuk? kena ada undang-undang tentera. Tapi ialah mungkin mereka mengatakan dia biasa dengan paras lutut contohnya. Jadi mereka juga tidak menyangkakan bahawa keseluruhan sampaikan atap rumah pun boleh tenggelam. Tapi lebih baik kita berjaga-jaga dan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa, terutamanya Bomba dan Penyelamat Malaysia. Datuk menyebutkan tadi soal kesiapsiagaan dan menyatakan perlunya helipad, ya, landasan ataupun pengkalan untuk helikopter. Dalam konteks ini mungkin kita bercakap soal bomba di bawah bidang kuasa portfolio Datuk. Kami, Suhaimi dan saya kerap kali bertanya soalan ini, tetapi dalam kapasiti dan portfolio Datuk yang berbeza, saya ingin mendengar pandangan Datuk. Banjir adalah merupakan insiden yang berulang-ulang. Sesetengahnya kita boleh menjangkakan dan Datuk sudah menunjukkan bahawa kita perlu itu, kita perlu ini, dan saya kira ini bukanlah kali pertama kita menyebutkan kesiapsiagaan ini dalam konteks portfolio Datuk, kerana saya mengharapkan kalau Datuk tampil lagi tahun depan, kita tidak bercakap lagi nada yang sama, perlukan helipad di tempat yang betul. Kalau idea ini perlukan penyelarasan, Datuk sebagai anggota kabinet, di peringkat mana sebenarnya penyelarasan ini harus dipastikan bahawa kesiapsiagaan nasional ini terlaksana dan bukan responsif sifat dia, Datuk? Saya kira di peringkat Majlis Keselamatan Negara. Di situ tempat dan struktur yang sepatutnya menggunakan. Tetapi saya ingin, bukanlah saya nak mengatakan MKN tidak berfungsi dengan baik, tetapi sebagai perbandingan lah, bahawa banjir besar ini tidak disangka. Beberapa bulan sebelum itu, seperti mana yang saya katakan tadi Tuan Syed, MKN dan juga agensi-agensi penyelamat yang bertanggungjawab bermesyuarat memikirkan bagaimana untuk respon kepada suasana kemarau yang dijangka melanda bukan negara banjir kita. besar. Bukan banjir. Dalam masa 4-5 bulan, senario itu berubah. Okay. Dan memang pun ada landing pad. Kalau kita bayangkan banjir biasa, landing pad yang kita ada Boleh itu pun diguna. sudah mencukupi. Okay. Cuma yang kali ini terlalu besar sehingga kan landing pad itu sendiri tidak dapat diakses dengan baik. Jadi apakah kita perlu mencari kawasan yang lain? Ya, kita perlu. Dan apakah kita akan dapat banjir yang sebesar ini setiap tahun? Saya kira keberangkaliannya itu mungkin bertambah disebabkan perubahan cuaca. Jadi kita kena ubah SOP kita dan juga forward thinking dan juga forward basis bekalan kita. Seperti di Kemaman contohnya, Datuk Seri Syabri, dia telah belajar daripada tahun lepas. Bekalan makanan mencukupi untuk 2-3 minggu. Jadi in anticipation. Dan satu lagi yang saya ingin sentuh ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga mempunyai masalah. Kerana beribu anggota daripada luar, daripada Kelantan dan Terengganu yang datang untuk membantu dan mereka tidak biasa dengan kawasan persekitaran kampung tersebut. Jadi kalau sistem seperti JKK tidak berfungsi. Jadi kalau ada keluarga yang terperangkap, bagaimana anggota Bomba yang nak menyelamat ni tahu mana satu
rumah yang perlu ditujui. Ya. Apatah lagi kalau sudah tenggelam sampai ke atap. Jadi JKK itu juga nama pun Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Saya telah berbincang dengan Datuk Seri Syafiq Afdal bagaimana untuk memastikan JKK itu berfungsi dalam keadaan darurat seperti ini. Okey. Jadi bomba pun tidak menghabiskan masa yang cukup panjang lama untuk mencari Tercari-cari, dan mencari lokasi mangsa. Pada peringkat ini, Datuk, terlihat solusinya mungkin teknologi GPS atau bagaimana? Koordinasi maklumat? Saya telah mendengar membaca komen daripada Datuk Syafiq. Dia akan memberikan latihan yang lebih terperinci. Okey. Kalau di negara luar, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung itu malah pandai dan mahir dalam kerja-kerja menyelamat. Oh, dilatih. Yes, dilatih. Oh, Dia pandai berenang. Jadi JKK kena orang muda. 35 tahun ke bawah. Suami boleh berenang, menyelamat. Kena belajar saya. Kena belajar. Kalau mungkin pengurusi pun dia ahli jawatan kuasa. Okey. Okey, itu realitinya suami. Datuk, bencana banjir ni dalam tempoh pasca banjir adalah usaha-usaha rentas kementerian. Semua kementerian terlibat sama. Satu atau dua perkara secara ringkas, apa tugas kementerian? Ringkas Pasca, sewaktu kalau melihat kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, it's a complete cycle of disaster management. Okey. Sebelum bencana kita dah bersedia, Sebelum, semasa bencana dan juga selepas. dan juga pasca. Itu kita akan Itu- perdalamkan sejurus selepas Okey. kita berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda. Jadi kembali dalam pasca banjir, khususnya dalam rancangan Lanskap khas pada malam ini. Jadi saya sebelum berhenti rehat tadi, saya sempat mengajukan tentang bidang tugas pihak kementerian pastinya. Jika semalam menerusi Kementerian Kerja Raya, laman sesawangnya kita boleh bagi 5 bintang lah kerana begitu terkini, up to date dengan lokasi-lokasi di mana berlakunya tanah runtuh. Namun begitu, Datuk Seri, saya akan mengusik seperti biasa untuk penambahbaikan kerana isu banjir, pasca banjir ini ia adalah merentas kementerian dan inilah tiba masanya pihak kementerian menyalurkan maklumat-maklumat untuk memberikan bantuan kepada penduduk yang terjejas banjir, ya Syed. Jadi untuk Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan, saya tidak nampak antara yang dinyatakan untuk membantu golongan mangsa banjir. Ini antara pandangan-pandangan kerana rakyat akan melihat apakah pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyediakan bantuan kepada penduduk-penduduk yang terjejas banjir, tapi tiada. Namun saya lihat sedikit tentang portal di bomba.gov.my pun begitu juga, namun ada sedikit sebanyak aktiviti yang dilaporkan, iaitu tentang aktiviti menyelamat penduduk yang terjejas banjir. Jadi sebagai masyarakat yang pada ketika ini lebih kepada teknologi, saya kira pihak kementerian perlu mengambil kira dari segi koordinasi maklumat menerusi laman sesawang. Datuk. Saya terima maklum pandangan daripada pihak RTM. Kalau di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu sudah tentu mereka tahu nombor yang perlu dipanggil 999 atau 911 ya. Untuk Jabatan Kerajaan Tempatan, kita harus faham bahawa walaupun kementerian saya ini adalah namanya Kerajaan Tempatan, tetapi kebanyakan bantuan itu dan juga gerakan itu dibuat oleh PBT di peringkat akar umbi, di peringkat daerah. Dan mereka ini adalah jurisdiksinya ialah kerajaan negeri. Tapi kita ambil maklum dari segi apa yang kita bantu kepada rakyat itu sebenarnya KPKT tidak begitu banyak. Perumahan contohnya, mungkin Suhaimi terfikir tentang perumahan. Kita telah buat keputusan dalam kabinet bahawa untuk perumahan ianya diselenggarakan ataupun dibuat oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar, KKLW. Ya, KKLW bersama dengan JKR. Jadi KPKT tidak terlibat sama. Apa yang kita bagi ialah PPR yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada 1,000 unit yang telah pun siap dibina, itu kita tawarkan untuk menjadi tempat penempatan sementara. Tetapi kerja kami banyak selepas pasca banjir, iaitu pembersihan. Sebab PBT terlibat sama dan juga membaiki infrastruktur awam dalam kawasan majlis
daerah dan majlis perbandaran. Okey, kalau bercakap tentang isu sampah, saya kongsikan sikit paparan. Tapi namun dari segi kepantasan untuk pembersihan itu sendiri, kalau kita mengambil contoh Kelantan, negeri yang paling teruk dilanda, bagaimana kerjasama arahan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada PBT dalam aspek pembersihan kawasan? Kelantan belum lagi mengambil menerima pakai Akta 672 iaitu pengurusan sisa pepejal. Ya. Jadi kita tidak ada konsesi, syarikat konsesi yang daripada kerajaan persekutuan. Tetapi atas dasar peri kemanusiaan dan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, kita telah menghantar bala tentera kita, lori, excavator, shovels dan semuanya itu compactor ke Kelantan untuk membantu. Tetapi kita juga ada masalah ni. Pertamanya sampah yang dikutip itu terlalu banyak. Jadi landfill pula tempat pelupasan sampah pun rosak. Okey. Jadi kita terpaksa buat bina 2-3 di Kelantan, saya kalau tak silap 3 pusat pelupasan sampah sementara. Di Pahang 5. Kemudian orang individu yang ingin membersihkan rumah pun menghantar sampah ke situ, Ke landfill itu. ke landfill tersebut, dan jalan ke situ agak sempit. Dan kalau beratus-ratus kereta masuk setiap hari, lori-lori yang mengangkut sampah awam yang dijana oleh banjir ini memakan masa untuk dibersihkan. Yang keduanya ialah apabila kita kutip sampah, orang awam akan membuang sampah di tempat itu juga. 2-3 hari. Jadi berterusan dan jalan ke situ rosak, lori terpaksa berjalan perlahan-lahan dan ini memakan masa. Tetapi banyak kerja telah kita buat. Berpuluh-puluh ribu tan telah kita kutip dan kita lupuskan. InsyaAllah menurut syarikat-syarikat yang telah diminta untuk membantu, pada penghujung bulan Februari ini kerja-kerja pembersihan akan dapat diselesaikan. Saya cuba untuk memahami realiti ini, Datuk, menceritakan tentang satu realitinya. Kalau dalam konteks Kelantan, isu yang berat soal pengurusan sampahnya itu, mereka tidak tertakluk pada sistem konsesi seperti beberapa negeri yang lain. Justru sampah yang ada pada ketika ini di sana, bagaimana ianya dikendalikan? PBT? PBT. Okey. Dan jentera dan juga peralatan semua PBT semua punah. Ya, PBT. Dan itu menyebabkan lumpuh sistem pelupusan Betul. di Kelantan. Sebab itu Kerajaan Negeri Kelantan telah menulis surat kepada kementerian saya untuk meminta kami datang dan membantu. Sebab itu kita kerahkan semua jentera alam flora contohnya dan konsesi-konsesi kita itu dan juga PBT yang lain untuk masuk ke negeri Kelantan untuk membantu. Beratus-ratus lori, beratus-ratus jentera-jentera berat yang telah kita bawa masuk ke Kelantan sekarang ini. Tapi oleh kerana tabiat ataupun tabiinya sampah itu dikeluarkan secara hampir harian. Selama mana bantuan Sebab yang disalurkan oleh sampai kementerian? habis kita membersihkan kawasan-kawasan majlis-majlis daerah yang terlibat. Seperti mana yang saya katakan tadi, mungkin sampai penghujung bulan Februari. Tapi kita kena fokus kepada kawasan-kawasan yang agak strategik, sekolah, hospital, masjid dan sebagainya. Itu yang kita bersihkan dahulu dan kemudian kawasan-kawasan awam barulah kita akan membantu kalau ada individu-individu yang ingin meminta bomba menyediakan air dan sebagainya, itu kita boleh bantu juga. Datuk, menjangkakan kos untuk sampah sahaja bagi negeri-negeri ataupun keseluruhan? Untuk sampah sahaja kita jangkakan 60 juta ringgit. Itu di seluruh Semenanjung. Semenanjung. Anggaran awal ya. Tapi kita dah hantar surat kepada MKN untuk meminta bajet 60 juta ringgit. Tidak termasuk kita tambah lagi 7 juta untuk balai-balai bomba yang rosak dan 2 juta ringgit untuk memastikan mereka yang pindah ke PPR di Gua Musang itu mempunyai peralatan ataupun kelengkapan rumah. Seperti dapur, katil, kipas dan sebagainya. Tetapi kita juga telah jangkakan kerosakan awam. Jangkaan awal ialah lebih kurang 73 juta. Tapi itu saya rasakan meningkat lagi. Yang tidak boleh dijangka apa, Datuk? Yang tidak dijangka. Ya, Datuk menyebutkan itu yang dijangka. Jadi apakah faktor variabel lain yang menjadi tidak dijangka? Kalau kita ambil sebagai benchmark, di sewaktu banjir tahun 2008 kalau saya tak silap, hanya untuk pembersihan Johor dan Melaka, 90 juta lebih. Dua negeri. Dan banjir tidak seburuk itu? Tak seburuk Kelantan dan Terengganu. Okey, Syed. Ini saya petik daripada Facebook. Ini adalah antara sukarelawan yang tidak perlu didendang lagi, ya, Raja Syamri. Dan ini antara gambar telah pun dimuat naik kira-kira 13 jam yang lalu.
baru lagi, dan keadaan di Sekolah Kebangsaan Dabung lihat dengan keadaan sampah yang masih terdampar lagi di sini. Jadi kalau tadi Datuk katakan bala tentera, kenapa tidak dihantar bala tentera seluruh daripada pihak kementerian sendiri kalau betul-betul bertanggungjawab untuk sama-sama turun ke padang? Sampaikah ke Dabung? Semua sampai. Ini kalau kita bercerita dalam studio ni agak senang. Kalau kita melihat gambar begitu agak senang. Tapi kalau bayangkan kalau lumpur tu 2 kaki, kita nak pakai apa? Dan bekalan air pun terganggu di Kelantan. You nak buang lumpur itu dengan apa? Jadi kita kena cari dan kita tak boleh gunakan air sungai sebab air sungai pun berlumpur. Jadi banyak logistical issue dan kita bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran untuk memastikan sekolah-sekolah seperti ini. Saya pun tak tahu, mungkin dia upload 13 jam yang lalu ya. Tapi saya tak tahu bila dia ambil gambar ni. So kita kena tengok juga kesahihan. Diambil gambar pada hari Sabtu. Jadi Suhaimi kena hati-hati juga pada hari Sabtu yang lalu. Dinyatakan pada hari Sabtu yang lepas. Yalah. Bila ambil gambar tu saya tak tahu. Tapi tak apa. Kita memang bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran. Ya. Cuma saya membayangkan Suhaimi mungkin kritikal dalam sudut menampilkan bahan-bahan di media sosial, tapi Datuk menyebutkan ratusan ya. Saya membayangkan ratusan kalau semuanya terhimpun di satu negeri, ia juga tidak mempunyai justifikasi kerana banjir ini menyeluruh. Jadi ratusan itu kemudiannya akhir bertebaran di negeri-negeri yang banyak, dan realiti itu yang cuba saya fahami. Suhaimi, kita ingin menangani dahulu pemanggil yang ada di talian. Dari mana ini pemanggil? Boleh kita terima pemanggil dahulu. Dari Kelantan. Okey, siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ya? Saya Ali dari Kelantan ya. Encik Adli, Kelantan di mana Encik Adli? Saya di Macang. Macang. Bagaimana keadaannya di Macang sekarang Encik Adli? Macam ni, saya pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada KLTM beri kebenaran serta. Assalamualaikum yang berhormat Datuk. Ya, Encik Ali mohon ringkas dan padat ya. Saya rasa terharu kerajaan Malaysia ini cukup bagus. Bila berlaku bencana macam ni, saya lihat satu rahmat kerajaan yang cukup bertanggungjawab. NGO, semua bidang bertupu-tupu, itu adalah satu bangga. Walaupun kita ditimpa musibah, tetapi sikap itu, sikap tanggungjawab kerajaan, semua turun. Ini tak kira politik. Sama juga kesungguhan pengacara Tuan Syed dengan Suhaimi saya tengok. Sangat natural. Walaupun you bertugas di RTM, kadang-kadang you provoke menteri, kenapa begini. Menunjukkan kebertanggungjawatan rakyat Malaysia. Kita tidak bias kepada mana parti. This is very good government. Semoga Tuhan merahmati ini semua. Sekian. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ali. Saya bukannya, saya setuju dengan Suhaimi. Skala kerosakan dan kemusnahan itu agak besar. Dan saya kira kalau di negara kita ini mungkin terbesar dalam recent times ya. Dan banyak isu. Saya telah melawat kawasan-kawasan yang terlibat. Pembersihan itu juga amat sukar sekali. Seperti mana yang saya katakan tadi, keperluan air dan sebagainya. Tetapi saya nak tengok jugalah kalau sekolah tadi, siapa sekolah mana tadi? Sekolah Kebangsaan Dabung. Itu nanti saya tak dapat maklumat, tapi insya-Allah saya akan tengok. Sebenarnya kerja pembersihan sekolah ini terletak di Kementerian Pelajaran dahulu. Kita hanya membantu di peringkat bomba dan sebagainya untuk menyediakan peralatan yang sesuai untuk membersihkan kawasan tersebut. Saya boleh membayangkan, Suhaimi tadi ada bertanya soal bomba sebagai salah satu pasukan teras yang menyelamat ya. Tetapi pasca banjir dalam konteks early recovery dan reconstruction nanti. Peranan bomba itu dalam hal ini amat besar. Seperti mana saya katakan tadi, cycle of disaster management tu bomba sentiasa bersedia. Sebelum bencana berlaku, mereka latihan, berlatih dan memastikan kelengkapan mereka itu dalam keadaan yang terbaik. Kemudian sewaktu berlaku bencana tersebut, sudah tentu bantuan dan juga kerja-kerja menyelamat itu pihak bomba begitu terlibat sekali. Dan selepas ini keperluannya ialah untuk pembersihan seperti mana saya katakan tadi. Dan kebanyakannya NGO yang datang, sekolah-sekolah, hospital yang minta perkhidmatan daripada bomba untuk menyediakan water jet itu untuk membersihkan kawasan mereka. Saya membayangkan peralatan bomba juga terjejas. Ya, setuju. Dan
Ya, 7 buah. And then saya sebenarnya mungkin saya bias ya, tetapi saya amat terharu dan menghormati pengorbanan dan juga tahap profesionalisme yang ditunjukkan oleh anggota-anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Saya diberi makluman lebih kurang 100 anggota bomba di Kelantan pada waktu itu terlibat sama dalam mangsa banjir. Keluarga mereka juga terpaksa dipindahkan. Tetapi apabila mereka telah memastikan keluarga mereka itu selamat di pusat-pusat pemindahan, mereka kembali ke balai mereka yang juga tenggelam untuk membuat kerja-kerja bantuan dan menyelamat. Jadi malam ni kita rakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat atas usaha ini. Dan harus diingat ya, dalam bencana banjir, kalau kita ambil contoh pada ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa sebelum, semasa dan sekarang dalam tempoh pasca banjir. Dan dalam apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini, bagi merasionalisasi perbelanjaan kerajaan, antaranya menjadual semula pembelian aset tidak kritikal seperti peralatan pejabat, perisian, kenderaan dan sebagainya. Dan pasti pihak bomba sekarang seperti yang mana Datuk nyatakan tadi, ada juga peralatan-peralatan bomba yang rosak. Jadi adakah ini mengganggu dari segi kesiapsiagaan aset-aset untuk masa hadapan kita bomba? telah dapat 7 juta ringgit untuk membaiki balai bomba itu. Tetapi yang lebih penting kepada saya ialah perolehan beberapa buah helikopter. Okay. Saya kira Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menganggap itu sebagai satu perolehan yang boleh dilengahkan ataupun ditangguhkan. Sebab kita perlu, dan kita juga belajar ya. Kalau kita lihat yang helikopter polis yang terhempas, kita dapati jenis helikopter itu agak kecil. Dan sebab itu kita juga memikirkan kita tidak boleh lagi beli helikopter yang kecil. Kita kena beli yang bersaiz besar, yang boleh menghantar bantuan sekaligus bertantan dan juga mampu untuk terbang dalam keadaan cuaca yang angin yang kuat dan sebagainya. Jadi there's a lot that we learn from this disaster. Ya. Bahkan digambarkan juga Suhaimi kalau kita ingat antara komennya adalah aset yang dimiliki termasuk oleh pasukan penyelamat tidak bersedia untuk menangani arus deras. Ya, betul. Dan ini fenomena bila mana bukan hanya banjir biasa tapi banjir arus deras. Ya, pastinya bomba juga sedang mempertimbangkan itu. Ya, ada juga yang kita ada bot yang besar tetapi juga ada masalah. Kalau kita mempunyai bot yang panjang dan besar dan mempunyai horsepower yang tinggi, kita tidak boleh masuk ke kampung. Okey. Kita boleh mungkin mengharungi sungai, tetapi kalau kita nak masuk dalam kampung, saiz bot yang besar itu juga akan menjadi satu masalah untuk kita. Jadi, dan kalau terlalu kecil pun dia tidak boleh melawan arus. Tetapi baik untuk masuk ke kampung-kampung. Sampai ke tangga rumah. Ya, jadi ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Justru apa yang dikaitkan oleh Suhaimi itu saya kira penting untuk kita cuba fahami dalam proses penjimatan semasa kedudukan ekonomi negara. Apa yang pada hemat Datuk wajar ditangguhkan dalam konteks kementerian KPKP? Saya harap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tidak ada penangguhan apa-apa. Penangguhan sebab Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini adalah satu agensi yang begitu dekat di hati rakyat dan memerlukan pembelaan dari segi aset ini sepanjang masa. Tapi saya amat bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan kita banyak peruntukan beberapa tahun yang lepas ini untuk pembelian jentera dan juga jentera berat dan juga helikopter. Tapi kita perlukan terutamanya di Sabah Sarawak. Kita tingkatkan lagi peralatan di Sabah Sarawak. Sebab itu saya telah meminta peruntukan dan Yang Amat Berhormat telah bersetuju untuk membeli helikopter yang robust ya, yang besar untuk kegunaan di Sabah dan Sarawak. Okey, Suhaimi. Ralid Suhaimi membaca bahan-bahan dalam ya, talian. Akan saya kongsikan sekejap lagi selepas kita kembali berehat, dan talian masih lagi kami buka 0322829062, 0322829062. Jangan ke mana dan boleh terus ajukan soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Jadi jumlah penduduk yang terlibat banjir di Sarawak terus meningkat, Syed. Namun begitu, apa yang dilaporkan dalam bencana-alam.jkr.gov.my sehingga kini tiada kejadian bencana yang melibatkan jalan-jalan negeri bagi negeri Sarawak. Dan pastinya pada peringkat awal tadi telah pun kita kongsikan antara negeri-negeri yang terjejas banjir di antara kawasan yang terjejas banjir di Sarawak adalah Kuching, Limbang, Mukah dan Samarahan. Mencatatkan jumlah penduduk yang terjejas banjir, jumlah yang cukup besar, dan itu juga dinyatakan sendiri oleh Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang meninjau banjir di Sarawak petang tadi, melaporkan sehingga jam 4 petang
menunjukkan bahawa sebanyak 44 pusat pemindahan telah dibuka di negeri Sarawak yang terjejas melibatkan seramai 195 keluarga dengan 867 orang mangsa. Dan tadi sebelum Menteri Rehat, Datuk juga menyatakan tentang isu-isu logistik. Ya. Baik, kita tinggalkan pasca banjir yang berlaku di Pantai Timur dan sekarang fokus pastinya di Sarawak. Isu-isu logistik memang kerap berbangkit. Jadi tanggungjawab pihak kementerian pula bagaimana bagi negeri Sarawak? Ya, ini bukan pertama kali kita berdepan dengan banjir di negeri Sarawak. Sudah tentu kalau kita kata kita nakkan bot yang lebih banyak, itu lebih baik. Tetapi saya kira apa yang ada sekarang ini bukan saja dengan bomba, tetapi juga dengan pihak polis, JPAM dan pihak berkuasa tempatan. Saya kira mengikut pengalaman kita, kita boleh berdepan dengan masalah banjir. Cuma kalau berlaku seperti di Kelantan itu, di mana airnya mendadak dan kemusnahannya begitu besar, sudah tentu aset-aset kita itu tidak akan mencukupi. Di situlah nanti mungkin tentera boleh masuk untuk membantu dan sebagainya. Tetapi kalau dia normal banjir seperti biasa, insya-Allah kita akan mampu untuk menanganinya. Ya. Di dalam peranan antara jabatan, Datuk menyebutkan soal keperluan aset dan masing-masing agensi punya asetnya. Soal logistik ini adalah soal di mana aset-aset ini diletakkan di tempat-tempat strategik. Jadi nanti Suhaimi kita akan menangani isu soal penyelarasan ini kerana penting untuk saya mendapatkan buah fikiran Datuk. Kita tangani dahulu, ada pemanggil dari Kuala Lumpur katanya. Siapa di talian? Ya. Siapa? Hello. Abdul Rahim. Encik Abdul Rahim dari mana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Abdul Rahim dari mana? Dari Kuala Lumpur. Silakan Encik Abdul Saya daripada Kuala Lumpur. Ya, ringkas dan padat. Ya. Encik Abdul Rahim. Ya, saya cukup ringkas dan padat. Ya. Pameran di Dabung menunjukkan timunan sampah yang banyak. Okey. Jadi soalnya kita ada, maknanya kita mengalami masalah logistik di situ. Okey. Jadi kita ada angkatan tentera dan bahagian dalam angkatan tentera kita ada engineers. Mengapa tak kita gerakkan logistik engineer seperti traktor, alat-alat pengangkutan, lori dan sebagainya, aset-aset yang ada. Itu soalan saya. Terima kasih Encik Abdul Rahim. Mungkin Saya Datuk boleh beri pandangan. saya ingin memberi perspektif sedikitlah. Ya. Walaupun saya bersetuju dengan Saudara Rahim bahawa kita nakkan kehidupan kita menjadi normal dalam bentuk sekelip mata. Tetapi kita kena ingat hari ini baru 20 hari bulan ya, Januari. Banjir berlaku 29, tak sampai pun 20 hari, baru 3 minggu yang lepas. Ya. Kalau kita rasakan kita boleh kembali kepada satu suasana yang seperti biasa dalam keadaan banjir yang begitu besar, walaupun saya faham apa yang dikendaki oleh Cik Rahim, saya rasa itu mustahil. Sebab itu tadi di sekolah tadi pun saya minta supaya pegawai saya untuk menyemak semula sama ada timbunan sampah itu berada di luar tetapi dalam bilik darjah telah boleh digunakan. Jadi kita kena tengok keutamaan. Selagi mana bilik-bilik darjah boleh digunakan walaupun timbunan sampah itu berada di luar, itu pada saya cukup. Dan kita baru 20 hari ni. 20 hari. Jadi kita kena tengok dalam perspektif yang betul. Ini bukan satu bencana alam yang biasa. Ini satu bencana alam yang cukup besar. Yeah. Jadi saya bersetuju kalau perlu kita gerakkan tentera, kita gerakkan tentera. Tetapi proses pembersihan berjalan. Nah, akhirnya nanti longgokan sampah itu akan dapat kita lupuskan. Yang penting dahulu pada saya ialah bangkai-bangkai ternakan yang mati. Nah, itu telah kita lupuskan. Tetapi bangkai seperti kereta rosak ataupun construction materials ya, debris dan sebagainya itu tidak begitu mendesak, tapi kita akan lupuskan juga. Saya bayangkan juga Datuk, kita inginkan tindakan-tindakan semua. Di sisi lain, variable ataupun boleh ubahnya adalah juga kos. Dan bila tiba kos, kita persoalkan pula yang mana harus didahulukan. Accessibility, isu lain pula. Dabung, kita tahu di mana kedudukannya. Sama ada logistik yang ada di luar tu boleh kita deploy atau tidak. Itu satu persoalan yang besar pertimbangannya. Tetapi menariknya kerana mangsa yang ramai punah rumah sama sekali, 2,000 ni, sekonyong-konyong ada 1,000 unit rumah PPR yang tersedia ni. Ini kemujuran besar yang luar biasa ni. Macam mana boleh ada 1,000 ni sudah siap? Saya kira waktu saya memberitahu, memaklumkan kepada Kabinet bahawa saya ada 1,000 unit PPR di Gua Musang,
saya boleh nampak wajah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri relief sebab bangunan itu sudah sedia dan boleh didiami bila-bila masa. Begitu juga di Terengganu. Ini disediakan in anticipation of tak, what? memang kita buat PPR di kawasan tersebut. 1,000. Tapi belum lagi dihuni. Memang perlu 1,000 di Memang Gua perlu Musang. 1,000. Okey. Jadi kebetulan Gua Musang kita buat, tapi kita belum hunikan lagi. Dan kebetulan dalam keadaan begini kita tawarkan kepada mangsa untuk jadi tempat pelupusan, tempat pelupusan, kediaman sementara. Tapi saya nak bawa diskusi ni kepada satu perkara lagi, iaitu Jabatan Kerajaan Tempatan. Okey. Dalam lawatan saya dapati ada beberapa daerah ataupun majlis-majlis perbandaran dan daerah ini yang tidak begitu fokus kepada perparitan. Okey. Kita boleh berikan contoh? Bandarnya di Kota Baru contohnya. Okey. Saya dapati mereka tidak mencukupi perparitan. Mereka ada bangunan yang telah diluluskan, tetapi pihak berkuasa tempatan perlu memastikan bahawa pemaju perumahan itu menyediakan perparitan yang mencukupi. Okay. Saya duduk dalam kereta dengan ketua setiausaha saya dan kita melihat kita tidak nampak sistem perparitan yang betul, dan kalau ada pun parit-parit yang ada banyaknya tumbuh rumput dan sampah. Okay. Jadi pihak PBT harus memastikan bahawa sistem perparitan itu mengikut undang-undang kita itu dikuatkuasakan. Okey. Dan itu budi bicaranya pada peringkat negeri. Pada pihak berkuasa tempatan. Dan jurisdiction federal yang harus mempertimbangkan ini. Tadi Datuk Seri menyebutkan bagaimana kerosakan infrastruktur di dalam local council ataupun PBT itu juga ditampung dananya. Ya, kita bersedia untuk membantu dan kita telah meminta pihak-pihak berkuasa tempatan di seluruh Malaysia yang telah mengalami kerosakan. Kita dapati angka yang ada sekarang ini lebih kurang 70 juta lebih. Dan saya rasa itu akan meningkat. Datuk, di peringkat awal banjir ini, saya melihat Datuk berada di kawasan Datuk yang juga... Yes, Kota Belud juga terkena banjir. Lebih kurang 2,000 orang yang terpaksa dipindahkan ke pihak pusat pemindahan, dan daripada Kelantan saya balik ke Kota Belud dan setelah air surut dan saya kembali ke Kuala Lumpur untuk memantau di Terengganu dan di Kelantan. Jadi keadaannya terkawal kini ya. Kini InsyaAllah beralih banjir pula. Ya, Suhaimi banyak bermain dengan angka-angka di situ. Suhaimi. Saya masih lagi mencari sebenarnya saya. Tapi berkait dengan rumah PPR di Gua Musang, bila untuk penduduk-penduduk yang terjejas banjir ni boleh masuk? Apakah lagi ada birokrasi-birokrasi untuk mereka masuk? Kerana sekarang apa yang mendesak adalah tempat tinggal. Semalam dia boleh masuk. Semalam kalau nak. Tapi ini hanya maksud saya tadi semalam itu bermakna bangunan itu sudah siap. Sedia. Bangunan dah siap. Okay. Cuma yang perlu kita buat ialah kita beli katil, kita beli peralatan dapur dan kipas dan lampu supaya mereka masuk. Dan alhamdulillah Yang Amat Timbalan Perdana Menteri hari ini telah meluluskan RM2 juta untuk membeli kelengkapan-kelengkapan ini, dan kita akan boleh selesaikan ini dalam masa yang paling cepat. Okey. Saya timbulkan tadi kepada Datuk ya, bukan ertinya kita kurang simpati, tetapi dengan menyediakan rumah kemudian dengan kelengkapan seterperinci itu, ia memberikan mesej bahawa kelak akan jadi insiden sebegini di masa-masa depan. Apakah semua mangsa akan ditangani sebegitu? Bukan erti saya akan nanti dikecam kata ini tak sensitif, tapi kita harus menyampaikan mesej yang betul kepada semua, termasuk Puan Mangsa. Saya kira pengalaman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke Terengganu dan Kelantan dan Pahang pada waktu itu memberikan kesan impak yang begitu, psychological impact kepada beliau. Sebab itu dalam kabinet apabila saya umumkan bahawa ada 1,000 unit di Gua Musang yang boleh digunakan, pertanyaan pertamanya ialah ada katil tidak? Okay. Ini yang bertanya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ada katil tidak? Ada kipas tidak? Dua-dualah, Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Dan saya kata tidak ada. Dia kata perlu. Takkanlah mereka selai sepinggang dalam mereka melalui trauma yang begitu dahsyat ini. Kita sediakan rumah dan mereka duduk atas lantai. Okey, untuk next stage, adakah konsep sewa beli akan diberikan kepada penduduk terjejas banjir yang dah pun tinggal di rumah PPR ini? Mereka akan layak untuk mendapat apa yang Suhaimi katakan tadi, iaitu pembinaan rumah kekal. Jadi ini adalah penempatan sementara. Okey.
Dan 1,000 ini semata-mata untuk penduduk Gua Musang ataupun ia boleh digunakan. Saya serahkan kepada pihak kerajaan negeri, Tokpah dan juga MKN. Rumah itu dah siap. Saya dimaklumkan hanya 500 keluarga yang perlukan di Gua Musang. Penempatan ini. Jadi ada 500 lagi yang boleh digunakan oleh keluarga daripada Kuala Kerai contohnya yang agak dekat. Tapi terpulanglah kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga Tokpah dan Tan Sri Muhyiddin. Ya, saya timbulkan tadi Datuk soal penyelarasan. Datuk sudah melihat di sana sini soal pemboleh ubahnya, variabelnya untuk demi kesiapsiagaan kita. Kerana tinggal 11 bulan sebelum pusingan berikutnya. Datuk menyebut MKN sudah membincangkan tentang agenda tindak balas kemarau. Itu mungkin berlaku bulan 3, 4, 5. Tetapi 11 bulan daripada sekarang banjir ini akan berulang. Soal penyelarasan ini dalam konteks portfolio Datuk dan bagaimana maklumat dari kementerian Datuk disampaikan di peringkat nasional ini. Apa yang harus kita pelajari? Memang kita telah diarah untuk melihat semula SOP disaster bencana kita. Kita harus perhalusi lagi. Seperti mana yang saya katakan tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga berdepan dengan beberapa kekangan yang ingin dikongsi bersama dalam untuk kita update dan juga improve SOP ini. Begitu juga pihak berkuasa tempatan dan pelupusan sampah. Banyak isu yang kita pelajari yang perlu kita maklumkan kepada Majlis Keselamatan Negara contohnya untuk revise dan juga improve SOP ini. Dia akan memakan masa. Kita telah, kalau saya tidak silap, arahan telah diberikan oleh Kabinet untuk melihat semula SOP tersebut dalam keadaan banjir yang agak dahsyat seperti ini. Saya berdoa bukan sahaja pihak kerajaan tetapi pihak rakyat juga harus memahami. Contohnya seperti mana yang saya katakan tadi, kalau ada sukarelawan yang ingin datang, pastikan simple isu seperti minyak yang mencukupi untuk lori mereka balik ke kampung mereka. Nanti pasukan sukarelawan perlu dibantu pula. Ya. Dan kadang-kadang dia bawa lori, lepas itu dia dapati dekat Gua Musang tu tak ada petrol, tak cukup, diesel tak cukup. Jadi lori terpaksa ditinggalkan di tepi jalan dan mungkin menambah kesesakan lalu lintas. Kemudian kita kena pastikan mangsa-mangsa banjir ini, kalau di Jepun mereka mempunyai sistem apabila mereka dipindahkan ke tempat-tempat penempatan ini ataupun pusat pemindahan ini, mereka tak perlu diminta berunding, mereka akan reconstitute balik community mereka. Di mana mereka ada packing order. Yang tua itu akan memimpin dan yang muda itu diminta mencari kayu api dan sebagainya. Jadi kita juga terpaksa bersedia menghadapi masalah banjir seperti ini dan juga bencana seperti ini. Yang keduanya, jangan serahkan bulat-bulat kepada sukarelawan. Walaupun kita mangsa, mungkin kita juga perlu menunjukkan bahawa kita juga membantu dalam mengurus pusat evacuation center. Okey, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk. Jangan serahkan bulat-bulat kepada sukarelawan, tapi bagaimana kalau kita tak serahkan tanpa keupayaan penyelarasan daripada pihak kerajaan tempatan itu sendiri? Kalau Kemaman berjaya, tapi kenapa tidak tempat lain? Jadi contohnya senang kuasa perlu diberikan kepada kerajaan tempatan ini untuk menyelaras, Datuk. Waktu saya cakap, bila saya bercakap begitu, bukan saya maksudkan si mangsa tadi terpaksa membersihkan lumpur dan sebagainya. Simple gesture seperti membasuh pinggan sendiri. Simple gesture seperti menggunakan tandas yang dah terhad. Ini pengalaman Datuk di lapangan ni, saya kira. Simple gesture seperti tidak menggunakan bekalan air mandi dan minum. Simple gesture. Itu sebabnya saya katakan banyak yang kita pelajari. Dan NGO yang ingin membantu, sukarelawan yang ingin membantu juga, jangan sampai ke tempat bencana itu, panggilan pertama ialah kepada pegawai daerah. Boleh dapatkan 4 roda, pacuan 4 roda tidak? Boleh dapatkan bot atau tidak? Boleh tunjukkan saya ke sini tidak? Jadi kita juga harus bertanggungjawab. Saya kira kalau sukarelawan ini, kalau pandangan saya lah, kecuali dia datang dengan medical ni, hari yang awal itu kita jangan ramai-ramai nak bagi pakaian dahulu. Penyelarasan. Itu yang penting. Dan saya membayangkan saya perlu satu simposium kerana ini adalah national curriculum untuk semua, kementeriannya, kami pengacaranya, mereka di lapangan, mangsa petugas. Komunikasi pun.
Itu kita Komunikasi sudah bincang pun panjang dan mungkin ada bahan daripada... Tapi dari awal kita bersiaran sehinggalah kesan ini, soal penyelarasan itu Ya. tak pernah berakhir, Syed. Okey, kita harapkan MKN tampil bersama kita, JPS, Ya, Jabatan lagi. Kedutaan, banyak lagi. Tapi Kedutaan. untuk berlaku adil kepada MKN, Ya. saya salut juga kepada mereka, tabik kepada mereka kerana mereka tidak tidur. Ya. Saya tahu pegawai-pegawai tertinggi di situ, Datuk Tajudin contohnya, memang. Kita ucapkan dan dalam kesempatan lain insya-Allah kita bersama lagi Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman Dahlan. Terima kasih kerana bersama kami. Banyak lagi yang boleh kita bicarakan dalam portfolio, di luar portfolio, banyak yang boleh kita. Jangan lupa esok Suami, episod Esok. terakhir. Ya. Landscape banjir. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Jumpa lagi. Datuk, terima kasih. Terima kasih.